Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita menyambung pengajian kita yang seterusnya. Ini insya-Allah kita akan khatam kitab ini, dan untuk satu lagi pengajian kita akan tumpu kepada praktikal ataupun tatbik bagi kaedah-kaedah adab al-bahsi wal munazarah. Di malam ni insya-Allah kita akan habiskan bacaan kitab kita pada malam ini, iaitu kitab Risalah Al-Adab fil Ilmi Adab Al-Bahsi wal Munazarah. Jadi sebelum ini pertemuan kita dah bincang berkenaan dengan ma'al ataupun kesudahan. Jadi dalam ilmu munazarah kita ada 3 peringkat, iaitu peringkat ibtida' ataupun kita peringkat permulaan adalah kita menentukan mahal niza'. Peringkat mutawassit, peringkat yang kedua pertengahan, itu adalah kita menilai dalil. Mu'allil akan menyatakan dalil dan as-sa'il akan menilai dalil tersebut. Peringkat yang terakhir adalah peringkat al-ma'al, iaitu kesudahan bagi perhujahan tersebut, perdebatan tersebut, sama ada berakhir kepada ilzam dan juga ifham. Jadi kena ingatlah benda asas tersebut. Kalau insya-Allah nanti kita akan keluarkan petaminda dalam buku terjemahan kita nanti, insya-Allah. Bagaimana peringkat-peringkat itu kita nak faham, dan setiap peringkat peranan sa'il dan juga mu'allil itu ada peranan masing-masing. Jadi apabila sa'il ataupun mu'allil memulakan perbahasan ataupun perdebatan tadi, maka as-sa'il mula menuntut dalil ataupun tidak bersetuju dengan apa yang didakwa. Kemudian al-mu'allil menjawab balik. Ada 3 peringkat, iaitu al-man'u ataupun al-mu'arradah, kemudian al-naqdu dan juga al-munaqadah. Jadi 3 elemen ini perlu kita ketahui secara asas. Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Kitab ini adalah kitab asas. Jadi dia tidak menyatakan sebarang contoh, supaya kita tidak lagi disebut-sebutkan dengan contoh-contoh tersebut, tetapi kita lebih fokus kepada struktur ilmu tersebut, ataupun kita kata sebagai asas fundamental kepada bagaimana cara adab al-bahsi wal munazarah itu berlaku daripada awal, dan juga peranan-peranan yang dimainkan. Kemudian kita tahu tentang istilah-istilah dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Jadi sebab itu dalam pengajian Islam kita mementingkan aspek sulam, maksud aspek tingkatan. So kita tidak terus belajar untuk kita nak tahu semua, sebab kemampuan kita untuk kita nak memahami satu perbahasan mengikut kepada peringkat. Jadi lepas ni insya-Allah akan ada pula kitab syarah bagi kitab ini, ataupun kita menggunakan kitab-kitab yang lain, ataupun kitab-kitab yang moden seperti ilmu adab al-bahsi wal munazarah oleh Ustaz Syekh Mahyuddin Abdul Hamid. Itu antara kitab yang terbaik yang katakan sebagai kitab yang ditulis pada zaman ini, dan merupakan kitab yang terbaik dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah, yang telah dikemaskini oleh Syekh Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid. Itu antara kitab yang terbaik lah, dan ramai orang mengakui benda tersebut. Syekh Mustafa Sobri juga ada menulis kitab berkenaan dengan kitab adab al-bahsi wal munazarah ini. Okey, seterusnya kita baca kitab kita, itu berkenaan dengan adab. Selepas musannif menjelaskan tentang adab al-bahsi wal pengakhiran bagi penghujahan, sama ada ilzam ataupun ifham, maka musannif pula menjelaskan tentang adab. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumi fi darain amin. Kalau kamu tengok matan muhaqqaq, iaitu pada muka surat 56. Okey.
Wa amma adabul munazarati, ni senang je. Adapun adab munazarah itu, fahiya annahu yanbaghi lil munaziri an yahtariza 'anil ijaz. Jadi kita tengok apa itu ijaz. Kemudian wa anil itnabi wa anil isti'mali alfazi al-gharibah wa anil lafzi al-mujmali wa la ba'sa bi istifsar وعن الدقل قبل الفهم ولا بأس بالإعادة وعن التعرض لما دخل له في المقصود وعن الضحك ورفع الصوت وأمثالهما وعن المناظرة مع أهل المهابة والاحترام وإلا يحسب القسم حقيرا هذا غاية ما يراد بهذا الباب ومن الله التوفيق والإلهام والصواب. Itu habis berkenaan dengan adabul munazarah. Okay, kita tengok kepada huraian bagi setiap matan bagi adab al-munazarah ini. Okey, di sini musannif menjelaskan adabul munazarah iaitu merujuk kepada annahu yanbaghi lil munaziri, iaitu bagi pendebat ataupun bagi orang yang berbincang berbahas, an yahtariza anil ijaz, iaitu menjauhi daripada terlalu ringkas. Jadi al-ijaz ini adalah terlalu ringkas, iaitu apabila seseorang dia menggunakan lafaz yang sedikit untuk nak menjelaskan maksud dia, itu adalah ijaz. Jadi bila ijaz makna itu tidak sempurna dan kefahaman tidak sempurna, jadi menyebabkan berlaku kecacatan ataupun kekurangan kepada orang yang pihak lawan. Jadi kalau tidak memahami lafaz dia kerana terlalu ringkas sangat, kita kata apa itu dalil ataupun apa bukti dalil kamu menyatakan alam ini hadis, alam ini baharu, maka dia kata berubah ataupun mutaghayyir, terlalu umum ataupun terlalu ringkas begitu sehingga tidak mampu difahami oleh lawan. Wa anil itnab. Jadi itnab, ijaz dan juga itnab juga ialah istilah. Jadi itnab itu adalah adaul maqsud bi aksari min al ibarati al muta'arifah at-ta'rifah, okey, iaitu terlalu panjang. Itnab pula menyebut sesuatu maksud atau ingin nak menyampaikan sesuatu maksud tetapi menggunakan lafaz ataupun kalimah yang banyak, sehingga menyebabkan kesukaran ataupun menyebabkan kejemuan ataupun menyebabkan kecacatan kepada penghujahan tersebut. Kemudian adab yang seterusnya, adab yang kedua, wa anil isti'mali al-fadhi al-gharibah, iaitu menggunakan lafaz-lafaz yang rumit. Ini lafaz-lafaz yang rumit. Jadi dia menggunakan istilah-istilah yang tidak difahami dengan baik oleh pihak lawan ataupun orang yang melihat ataupun orang yang terlibat di dalam perbahasan tersebut. Jadi perkataan tersebut sudahlah rumit, kemudian dirumitkan pula dengan dalil dan juga definisi yang dikemukakan. Jadi menambahkan lagi kerumitan kepada pihak lawan. Jadi Allahu salli ala sayyidina Muhammad, yang mana tidak masyhur penggunaan lafaz tersebut sehingga as-sa'il menuntut kepada penafsiran lafaz tersebut. Jadi tidak ada masalah sekiranya lafaz yang gharib itu diminta oleh as-sa'il, pihak lawan ataupun pihak yang bertanya ataupun pihak yang pembangkang untuk menjelaskan maksud yang tidak jelas. Itu hak dia. Sekiranya al-mu'allil menggunakan lafaz-lafaz yang gharib. Okey. Yang seterusnya wa 'anil lafzi mujmal. Wa 'anil lafzi mujmal. Okey. Iaitu lafaz yang mujmal, iaitu lam tattadih dilalatahu, iaitu tidak jelas maksud dia ataupun petunjuk ayat tersebut. Seperti mana ada ayat Al-Quran yang menggunakan lafaz ijmal, yang mana di situ berlaku dikatakan berlaku penafsiran yang pelbagai terhadap ayat tersebut disebabkan oleh ayat yang mujmal. Contoh ayat aqimus solah. Ada sebagian ulama kata aqimus solah itu merujuk kepada solat 5 waktu.
Sebagian ulama dia kata ini adalah lafaz yang mujmal, sebab solah itu tidak ditentukan solah yang mana. Jadi sebagian ulama mengatakan ini adalah lafaz mujmal. Ataupun kita kata apa orang panggil, banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang bersifat lafaz mujmal kemudian dijelaskan oleh contoh kata dalam hadis menyebut wuduk, kan, ialah kamu berwuduk sebelum menunaikan solat. Jadi wuduk tersebut juga mujmal kerana tidak dijelaskan maksudnya. Mana dijelaskan oleh hadis yang lain bagaimana kaedah untuk berwuduk, itu dinamakan sebagai ayat yang tafsil, ayat yang mufassal, ayat yang mubayyan, yang menjelaskan maksud tersebut. Okey. Wala ba'sa bi istifsar. Okey, tadi kita judul maka tidak mengapa sekiranya as-sa'il minta untuk minta untuk penjelasan bagi perkataan-perkataan yang qarib ataupun perkataan-perkataan yang mujmal. Maka di situ tidak dikira sebagai al-qasbu, iaitu mengambil tugas al-muallil. Wa 'anid dakhli, adab yang seterusnya adalah iaitu menyampuk ataupun memintas ataupun masuk campur sebelum memahami dengan baik sesuatu perkara. Okay, ini juga sebab muallil belum sempat melaksanakan dia punya peranan, maka kita telah memintas. Kita sebenarnya kita macam sekarang ni, kita kita buat lawak, kita sindir, dan kita tepuk tangan. Jadi itu adalah antara termasuk dalam ad-dakhli qabla fahmi. Okey. Okey, di sini disebut iaitu kita haruslah menjauhkan daripada masuk campur dalam perkataan pihak musuh sebelum kita memahami, iaitu memahami kehendak dia supaya tidak berlaku kesesatan dalam perbahasan tersebut. Okey. Kita macam memintas. Jadi sebab itu dalam munazarah ataupun dalam mubahasah, maka kita perlu memberi ruang yang secukupnya bagi al-muallil ataupun pihak lawan untuk memberi hujah-hujah mereka sebelum kita menilai hujah tersebut sama ada dengan menolak ataupun dengan mengkritik muqaddimah dalil tersebut. Wala ba'sa bil i'adati. Okey, mencelah, betul. Okey, betul, mencelah. Itu kata yang lebih sempurna, lebih baik untuk diterjemahkan sebagai ad-dakhli. Yang seterusnya, wala ba'sa bil i'adati, maka tidak mengapa untuk diulang. Contoh mu'alil dia cakap cepat sangat, jadi menyebabkan as-sa'il ini tidak dapat mendengar dengan baik, maka dimintakan supaya berlakunya pengulangan. Macam bahasa Inggeris kita kata pardon sir, and can you repeat your argument, ataupun kamu boleh tak kamu ulang kamu punya penghujahan ataupun dalil tersebut. Okey. Seterusnya wa anit ta'arrudi lima la dakhla lahu fil maqsud, iaitu mengkritik ke atas apa yang tidak berkaitan dengan tujuan. Iaitu bincang pasal solat tapi masuk perbahasan tentang zakat. Jadi di situ tidak ada kaitan di antara perbahasan tentang adakah hukum solat ini sunat ataupun wajib. Antara solat witir, adakah solat witir itu sunat ataupun wajib. Jadi tiba-tiba masuk perbincangan tentang zakat, zakat harta sebagainya. Itu adalah perbincangan yang tidak berkaitan dengan tajuk. Macam kita kebanyakan bila kita sembang atau kita berceramah tajuk tentang Ramadan, tetapi kita istidrak sangat, kan, masukkan sangat aspek-aspek yang tidak berkaitan dengan Ramadan. Ini menyebabkan berlaku sia-sia dalam perdebatan tersebut. Jadi ilmu adab al-bahsi wal munazarah ini bertujuan untuk mengelak daripada kesalahfahaman terhadap ataupun dhiya'ul waqti, iaitu membuang masa kepada perkara yang sia-sia. Jadi benda ini yang ditolakkan. Okey, ini yang dijaga ataupun yang dipimpin oleh ilmu adab al-bahsi wal munazarah supaya tidak berlaku perkara tersebut.
Okey. Wa 'anid dhahki, kemudian tidak boleh ketawa. Maksudnya ketawa ni dia adalah satu perkataan yang perkara yang sinis. Untuk mungkin dia ketawa sebab lain, tetapi musuh mengambil perkara tersebut sebagai satu tindakan balas terhadap pihak-pihak yang melawan mereka ataupun pihak yang berhujah dengan mereka. Jadi kita dielakkan untuk gelak, sebab gelak ni dia bukan benda yang baik. Benda kalau tengah berbincang, tapi kalau kena benda biasa sambil sembang tidak ada masalah, tetapi bila melibatkan perbahasan kita selalu gelak ataupun kita ketawa di dalam perbahasan tersebut, maka dia sedikit sebanyak akan menjejaskan penghujahan ataupun reaksi daripada, maksud kita tidak hormat lah, kita tidak ada adab, kita tidak ada profesionalisme ketika mana kita berhujah ataupun bermunazarah. Kemudian waraf'is sauti, iaitu mengangkat suara yang tinggi, amsalihah ataupun seumpamanya. Okey, iaitu seperti mana mengangkat suara, itu meninggikan suara lah, dan seumpamanya, seperti menggunakan lafaz yang kesat, menggunakan lafaz-lafaz yang menghina, mengherdik, ataupun mengapa lagi, memperli, mengherdik lah. Jadi perkara tersebut tidak akan membawa kepada natijah yang baik kepada sesuatu perdebatan. Jadi perlu kepada penjagaan ataupun perlu kepada mengawal situasi tersebut daripada dinyatakan adab-adab ini adalah bertujuan untuk, kadang-kadang senyum pun membawa masalah kepada dalam isu perdebatan. Dia akan bawa kepada pemusuhan yang lain. Mereka berkelahi daripada sudut perkara lain, tetapi dengan sebab ada tindakan peribadi, ada body language dan sebagainya yang tidak menyenangkan dan menyebabkan mereka sukar untuk nak menerima kebenaran, walaupun kita mengalahkan mereka dengan hujah-hujah yang betul, hujah-hujah yang benar. Ini menyebabkan berlaku seragaman ataupun ketidak sistematik dalam ilmu, dalam perbahasan ataupun al-munazarah. Okey, kemudian wa'ani munazarati, iaitu dia mestilah menjauhi berdebat ataupun berbahas dengan ahli mahabbati wal ihtiram, iaitu golongan yang disayangi dan juga dihormati. Sebab mereka ini boleh menjejaskan kekuatan akal bagi seorang yang berdebat dengan orang yang disayangi. Maksudnya ada di situ orang kata apa? Conflict of interest. Conflict of interest, di mana seorang hakim tidak boleh mengadili ahli keluarga dia. Begitu juga ahli debat ataupun orang yang berdebat, sekiranya berdebat dengan orang yang disayangi dan juga orang yang dihormati. Jadi menyebabkan berlaku kelemahan di dalam penghujahan tersebut. Kata-kata dia ada hujah yang kuat, tetapi dengan sebab tak sampai hati, tak sampai perasaan, jadi dia mendiamkan hujah-hujah dan juga kritikan-kritikan tersebut, yang menyebabkan al-munazarah itu berlaku dengan tidak lancar. Jadi hilang dia punya matlamat dan juga tidak capai kepada maqasid yang dituntut dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Tapi kalau dia boleh bersifat profesional, itu tidak ada masalah. Maksudnya nak berdebat dengan orang yang disayangi ataupun yang dihormati. Okey, di sini juga boleh menjelaskan bahawasanya supaya akal dia tu tidak hilang apabila bertemu atau berdepan dengan musuh yang disayangi. Okey. Seterusnya adab yang seterusnya, wa illa yahsibal qasma haqiran, iaitu jangan sekali-kali menyangka pihak musuh kita itu adalah hakir. Hakir di sini adalah hakir di sini adalah yang bodoh lah, kan, bodoh, hina. Jadi perlulah, maksudnya mesti jauhi daripada persepsi negatif. Kita kata sebagai persepsi lah, maksudnya pandangan kita yang pertama atau pandangan kita berkaitan dengan pihak musuh kita. Jadi itu antara adab-adab yang dijelaskan di dalam
kitab ini. Ada lagi panjang, cuma ini adalah merupakan asas-asas kepada ilmu adab al-bahsi wal munazarah pada peringkat yang pertama. Wa hadza ghayatu ma yuradu bi hadzal bab. Inilah matlamat yang kita kehendaki dalam bab ini. Wa minallahi taufiq wal ilham was shawab. Maka inilah kita memohon kepada Allah SWT taufik li izharil haq, untuk nak menzahirkan kebenaran dan juga mengilhamkan ketepatan ataupun perkara yang betul. Jadi ini harapan daripada penulis apabila dia menyelesaikan menulis tentang adab al-bahsi wal munazarah. Okey, itu habis. Ada yang nak tanya soalan tentang pembahasan kitab kita yang terakhir malam ni, sebelum kita ada sedikit pengulangan kepada matan yang kita baca hari ni. Okay, kalau ada soalan beritahu. Okey, kalau tak ada, saya akan teruskan bacaan hari ni dengan sebenarnya saya dah siap terjemahan. Kalau di Facebook nampak tu, saya balik kamera ya. Okey. Ni kita ada terjemahan. Kita dah terjemah kitab yang kita baca itu, iaitu berkenaan dengan ni. Kita tak bagi lagi lah sebab belum sempat lagi habis lagi. Jadi malam ni saya baca sikit supaya ada keberkatan, insya-Allah. Jadi terjemahan teks Risalah Al-Adab, iaitu bermula dengan muqaddimah. Dengan nama Allah yang lagi Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ini, aku memuji wahai Tuhan yang menjawab doa setiap orang yang meminta. Aku bersalawat ke atas Nabi-Mu yang diutuskan dengan dalil yang paling tuntas dan bernas, dan juga ke atas ahli keluarga dan sahabat baginda yang bertawasul dengan seagung-agung wasilah pada perbahasan yang berlega di antara yang as-sa'il dan juga al-mujib, ataupun yang menjawab dan juga yang bertanya. Ada pun setelah itu ini adalah merupakan risalah yang aku ringkaskan pada membicarakan ilmu adab dalam keadaan aku menjauhi daripada dua bahagian antara kesederhanaan, iaitu kekurangan dan juga berlebihan. Kepada Allah jua aku meminta agar dia menjadikan risalah ini bermanfaat buat segenap pelajar. Taufikku hanyalah dengan Allah, dan padanya aku bergantung, dan kepadanya tempat aku kembali. Okey, dari segi seterusnya definisi al-munazarah. Al-munazarah merupakan perbahasan yang dijalankan dengan jelas daripada dua pihak terhadap nisbah dua perkara, bertujuan untuk mencari kebenaran. Setiap daripada dua pihak ada tugas, dan bagi munazarah itu ada adab. Jadi kita ada menjelaskan bagi setiap lafaz-lafaz yang perlukan kepada makna dan juga penjelasan, maka kita letak pada bahagian footnote di sini supaya dapat memberi faedah untuk dirujuk oleh para pembaca. Jadi macam ni kita jelaskan maksud munazarah, apa itu as-sa'il, iaitu pihak yang meletakkan diri berperanan menafikan al-hukmu yang dikemukakan oleh mu'allil. Kemudian dalil adalah sesuatu yang melazimkan pengetahuan dengannya, itu dengan pengetahuan dengan yang lain. Muqaddimah dalil adalah sesuatu yang bergantung ke atasnya, ke atas kesahan dalil. Okey, pengertian al-munaqadah, itu kita masuk dalam munaqadah. Maka yang pertama adalah al-munaqadah, iaitu kalau kita sebut macam sini disebut sebahagian daripada ulama adab al-bahsi menggunakan istilah al-man'u. Okey, yang merupakan al-man'u mujarrad ataupun maj'u sanad, iaitu man'u semata-mata ataupun dengan sanad. Jadi terjelaskan al-man'u tanpa sanad, seperti mana al-mani' berkata, aku menghalang kesahihan dakwaan ini ataupun aku tidak menerima kesahihan dakwaan ini. Mana-mana pernyataan yang membawa kepada maksud yang sama. Okey, antara bentuk munaqadah itu al-halli, yang maksud menjelaskan kesalahan. Jadi kita juga jelaskan apa itu as-sanad. As-sanad adalah sesuatu yang disebut oleh al-mani' mengenai sesuatu yang membawa kepada bertentangan dengan dakwaan ad-naqid, dakwah yang dikemukakan oleh al-man'u. Okey. Kemudian al-qasbu, kita juga jelaskan maksud al-qasbu. Mana dia ni? Ada pun al-man'u dengan dalil, peranan yang dimainkan oleh
As-sa'il yang pertama, sekiranya dia mencegah dengan dalil, maka dinamakan sebagai al-ghasbu. Ianya tidak diterima di sisi muhaqqiqin kerana ia melazimkan al-qabdu. Ianya berhadapan dengan demikian selepas mendirikan dalil dengan muqaddimah yang dihalang. Okey. Kemudian okey, kita juga menjelaskan tentang apa itu al-man'u dengan dalil, seperti mana al-qasbu. Okey. Jadi contoh penulis menggunakan kaedah istilah ghairu masmu' yang membawa makna tidak diterima. Okey. Al-qasbu ialah menghalang muqaddimah dalil dan mengemukakan dalil ke atas penafian sebelum al-mu'allil mengemukakan dalil ke atas kesahihan suatu perkara. Keadaan ini menjadikan al-mani' merampas tugas al-mu'allil, kerana tugas mu'allil adalah mendirikan dalil. Al-qasbu adalah mengambil sesuatu yang secara haram. Okey, ini saya share saja dulu. Nanti insya-Allah kita akan cetak buku ni dan kita akan edar di pasaran. Okey, kemudian an-naqdu, peranan yang kedua dimainkan oleh as-sa'il. Okey. Maka sekiranya ia dibangkang dengan as-syahid, dinamakan sebagai an-naqdu. Sekiranya al-man'u tanpa syahid, maka ia adalah al-mukabbarah dan disepakati ianya tidak diterima. Okey, jadi kita jelaskan al-mukabbarah adalah bertujuan yang untuk menzahirkan kebenaran dan bukan untuk mengalahkan lawan, tetapi bertujuan untuk menunjukkan kemegahan, seperti mana seorang telah mengetahui bahawa dia jauh daripada kebenaran dan mengetahui pihak benar berada di atas kebenaran. Begitu juga keadaan mereka yang meminta dalil ke atas perkara yang telah diberikan dalil atau melawat dalil dengan tanpa bukti dan alasan. Okey. Kemudian al-mu'aradah yang ketiga, sekiranya al-man'u dengan dalil adalah mu'aradah. Sekiranya al-man'u tanpa dalil, maka ia adalah mukabbarah dan juga disepakati dan dia tidak diterima. Okey, kita juga jelaskan kemudian peranan al-mu'allil. Peranan yang mu'allil menetapkan muqaddimah al-mamnu'ah dengan dalil ataupun at-tanbih ataupun membatalkan sanadnya sekiranya musawi baginya, kerana al-man'u semata-mata tidak membawa faedah ataupun meletakkan dakwaan dengan dalil yang lain. Jadi mu'allil sini kita jelaskan juga sanad apa itu okey. An-naqdu menafikan lari pula. Itu menafikan mana ni Allah. Okay, menafikan syahidnya dengan al-man'u ataupun menetapkan dakwaannya dengan dalil yang lain. Ketika al-mu'aradah, ni peranan mu'allil. Maksudnya dia jawab balik apa yang dikemukakan oleh as-sa'il. Sekiranya dalam mu'aradah membangkang dalil mu'arid. Jadi pada ketika itu peranan al-mu'allil bertukar menjadi seperti mana peranan as-sa'il, dan juga as-sa'il menjadi al-mu'allil. Juga kita jelaskan tentang perkara tersebut. Jadi tidak banyak sebenarnya. Yang kita dah siapkan banyak, hanya tinggal sedikit lagi untuk aspek terjemahan. Aspek terjemahan dah siap dan cuma kita tinggal tentang latar belakang penulis dan juga istilah-istilah, kemudian jadual dan juga peta minda. Itu sahaja yang kita akan tambah. Di sekitar dalam 50 hingga 60 muka surat sahaja. Okay, seterusnya kadang-kadang seorang yang menjadi mu'allil tidak seperti menjadi orang yang mendakwa, tetapi ia menukilkan dakwaan tersebut libat an-naqil. Seorang ketika tidak boleh dibolehkan oleh al-man'u kepadanya, tetapi hanya perlu meminta untuk mengesahkan nukilannya. Ini perkara yang kami sebut dalam kaedah al-munazarah. Okey, kemudian perakhiran perdebatan kita sebutkan tadi bahawa tidak terlepas sama ada al-mu'allil lemah untuk mendirikan dalil ke atas dakwaannya dan mendiamkan diri. Ini merupakan al-ifham. As-sa'il tidak mampu untuk menentang al-mu'allil. Dalil mu'allil berakhir kepada muqaddimah daruriyah al-qabul dan musallamah. Ini merupakan al-ilzam. Maka berakhirlah munazarah kerana mereka berdua tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan tugas mereka sehingga perakhiran. Okey, kemudian di sini saya nak kongsikan jadual berkenaan dengan munazarah. Okey, ini antara benda yang kita masukkan dalam perbahasan kitab ini, iaitu dalam al-munaqadah ataupun dalam istilah yang lain adalah al-man'u. Al-man'u semata-mata atau dengan sanad. Maka tugas mu'allil ketika ini adalah menetapkan muqaddimah al-mamnu'ah yang dibangkang dengan dalil ataupun tambih sekiranya benda itu adalah daruri, ataupun membatalkan sanad sekiranya musawi baginya, sekiranya al-man'u semata-mata tidak membawa faedah ataupun menetapkan dakwaan dengan dalil yang lain. Okey,
Maka kalau kita al-man'u dengan tanpa syahid, tanpa sanad, maka disebut sebagai al-qasbu. Okay, dalam peranan an-naqdu, maka di sini peranan dalam kita dah buat. Okay, bila sa'il minta apa yang dilaksanakan sa'il, maka kita terus menjawab peranan mu'alil dalam surut zikir. Kalau al-man'u dengan al-syahid, maka tugas mu'alil adalah menafikan syahidnya dengan al-man'u atau menetapkan dakwaan dengan dalil yang lain. Dan sekiranya al-man'u tanpa syahid adalah mukabarah. Jadi di sini kalau al-mu'alil tidak mampu untuk mempertahankan hujah dia, maka di situ dia kena tukar tentang dalil baru. Kalau dia nak mempertahankan lagi pegangan dia tadi. Okey, ketika mana al-mu'aradah, okey, dia adalah al-man'u dengan dalil, disebut sebagai al-mu'aradah. Sekiranya al-man'u tanpa dalil adalah mukabbarah. Okey, ta'arud iaitu membangkang dalil al-mu'arid, itu maka peranan al-mu'allil, sebab pada peringkat mu'aradah iaitu ketika mana as-sa'il mendatangkan dalil dia pula, kemudian dengan maka penghujahan tersebut bertukar daripada membincangkan dalil mu'alil kepada membincangkan pula dalil as-sa'il. Jadi ini kita kata sebagai peranan bertukar tadi. Kemudian ma'al al-ilzam. Kalau peringkat as-sa'il, dia adalah al-ilzam, iaitu sa'il tidak mampu untuk menentang dalil dan dalil mu'alil berakhir kepada muqaddimah daruriyah qabul dan musalamah. Okay. Sekiranya yang kedua pada peringkat mu'alil, iaitu bila pengakhirannya adalah al-ifham. Mu'alil tidak mampu untuk mendirikan dalil ke atas dakwaannya dan dia berdiamkan diri. Kemudian seterusnya adab ketika munazarah, menjauhi ringkas, menjauhi panjang, tidak menggunakan lafaz yang qarib, tidak menggunakan lafaz yang samar, tidak mencelah sebelum faham, tidak membangkang perkara yang tidak berkaitan, tidak ketawa dan meninggikan suara, tidak berdebat dengan mereka yang disayangi ataupun dihormati. Jadi inilah pengakhiran perkara yang dikehendaki daripada bab ini, daripada Allah jua taufik dan ilham untuk kebenaran. Jadi setakat ini terjemahan kita yang dah siap, dan insya-Allah kita akan masuk lagi sedikit tentang contoh-contoh dan juga peta-peta minda untuk bagi memudahkan kefahaman. Jadi insya-Allah jangan risau tentang perkara ini. Mudah-mudahan kita akan lebih memahami apabila kita membaca buku-buku yang lebih tinggi perbahasannya. Jadi ini adalah merupakan tangga pertama kita dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Okey, ada apa soalan untuk ditanya? Ni ada ni. Okey, kesahihan typo ya ustaz. Ni yang mana tu kesahihannya? Bukan surat apa tadi? Okey. Ni besok insya-Allah saya dah buat kita punya contoh-contoh tersebut, dan juga setiap tugas al-man'u, al-naqdu dan juga al-mu'aradah, kita akan kemukakan contoh sama ada bagi pihak sa'il ataupun mu'alil, dan akhir sekali kita boleh faham dengan baik tentang bagaimana perbahasan ataupun munazarah itu berlaku mengikut kaedah disiplin ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Okey, jadi untuk malam ni setakat itu dulu. Kalau ada apa-apa soalan lagi, kita boleh bincang dalam grup, dalam Facebook dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita sambung esok perbahasan kita. Mudah-mudahan besok kita akan fokus kepada tatbik dan juga aplikasi kepada kaedah munazarah dengan menyatakan contoh-contoh bagi setiap peranan yang dimainkan oleh sa'id dan juga mu'alil. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf dulu mengundur diri awal malam ni yang sebab keletihan yang amat sangat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.